Jadi bila kita kira balik, akhirnya dia mendatar saja, tidak langsung memberi manfaat kepada kita. Lebih teruk lagi, kalaulah berlaku kos untuk mengeluarkannya lebih tinggi daripada yang kita dapat dulu, dan akhirnya harga padi saja naik 1,200, tapi kita rugi pula banding dengan dulu, iaitu pendapatan kita lebih rendah daripada dulu. Ini bukannya satu yang mustahil, tuan-tuan dan puan-puan. Zaman lah ni macam-macam dah yang sedang berlaku, dan ini yang kita bimbangkan. Ada juga yang menyatakan bahawa selain daripada kadar harga yang meningkat, mungkin salah satu caranya ialah dengan kerajaan meningkatkan subsidi. Ini boleh kita anggap sebagai jalan mudah lah. Semuanya serah kepada kerajaan, tambah lagi subsidi. Tapi tuan-tuan dan puan-puan pun tahulah, subsidi ini duit rakyat, dan apabila subsidi ditambahkan, akhirnya ada kesan-kesan sampingan, dan yang kita bimbangi ialah kos yang terpaksa ditanggung oleh rakyat secara keseluruhan, khususnya orang-orang yang tak langsung terlibat di dalam sektor pertanian ini, yang terpaksa ditanggung oleh rakyat secara keseluruhan. Satu perkara yang saya sangat bimbang ialah jika harga beras pun naik juga. Jadi kita tahu sajalah, bila subsidi gula dah turun, lepas tu minyak pun harga tak naik, kalau beras pun naik, ini sudah tentu akan mengundang reaksi yang sudah tentu negatif daripada rakyat secara keseluruhan. Maklumlah, negara kita ni penduduknya kesemuanya makan nasi. Jadi bila harga beras pun naik, yang ni akan juga menimbul masalah kepada kita semua. Tuan-tuan dan puan-puan, saya nak sentuh sikit lah, kerana ada orang lain bangkitkan perkara tu, jadi kita pun nak terpaksa respon lah juga. Kalau tidak, orang kata kita ni macam mat blur. Dia kata mat blur, kata tak apa nak celek, dia kata rabun. Jadi kemarin ni ada seorang pemimpin pemangkang yang mai mengunjung di Kedah kita ni. Ada 5 program dia, yang mana nak katakan dalam kelima 5 program ini sentuh soal kebajikan petani. Saya ucap tahniah lah, kerana baru sekarang ini nak memberi perhatian kepada kebajikan petani. 5 tahun sebelum ini jarang-jarang pula kita dengar mengenai nak jaga hal petani ini. Walaupun begitu, dilontar pelbagai tuduhan, katanya kerajaan negeri ini, kerajaan persekutuan tidak langsung memberi perhatian, tidak cuba untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh petani. Dan cara mudahnya senang saja, naik harga padi lagi. Saya tak lihat itu sebagai satu penyelesaian seperti mana yang telah saya terangkan sebentar tadi. Dan ialah yang cerdik pandai di kalangan mereka, yang paling cerdik sekali saya ingat yang tinggi pendidikannya, yang berhormat Datuk Mahfuz kot kan. Dia yang PhD kot, pasal dia cukup cerdik. Jadi dia bercakap mengenai saya secara peribadi, mengata macam-macam lah. Maklumlah yang kita yang kenal dia ni, dalam ucapan tak pernah kalau tak mengata orang. Jadi orang yang cerdik-cerdik ni boleh lah, kita yang kurang cerdik ni kita terima sajalah kan, kita dengar sajalah. Jadi tapi ingin saya peringatkan kita semua, apa yang mereka mengata mengenai diri saya sebagai Menteri Besar Negeri Kedah, orang yang sama jugalah yang mengata kepada almarhum Menteri Besar sebelum saya. Itu dalam parti yang sama, apatah lagi dalam parti yang berbeza. Jadi saya tak terkejut dengan tindakan tersebut, kerana dulu pun mereka mengata yang sama kepada Menteri Besar yang memimpin negeri ini.
Jadi saya tak berhajat untuk juga melontar kata-kata kesat seperti mana yang mereka lontarkan terhadap diri saya. Walaupun begitu, percayalah pihak kami yakin bahawa dengan penjelasan yang bakal kita sampaikan kepada rakyat mengenai kebajikan petani, apa yang telah kita lakukan, apa yang sedang dilakukan dan apa yang dirancang untuk dilakukan, saya yakin petani khususnya di negeri Kedah dan juga di negeri Perlis akan percaya dan rasa puas hati bahawa kerajaan yang ada sekarang ini di peringkat persekutuan dan juga di peringkat negeri Kedah dan Perlis memang benar-benar memberi komitmen, memberi perhatian dan tumpuan yang sepenuhnya kepada kebajikan petani. Dan itu saya nak yakinkan tuan-tuan dan puan-puan, jangan langsung rasa gusar dan bimbang akan kesungguhan kerajaan negeri dan persekutuan untuk menjaga kebajikan tuan-tuan dan puan-puan. Kita akan laksanakan apa sekalipun untuk memastikan semua agenda-agenda kita, termasuklah menjamin pembekalan padi ini diteruskan tanpa mengorban kepentingan mana-mana pihak. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya sekali lagi mengucapkan jutaan terima kasih di atas kesudian MADA menerima lawatan saya ini. Dan dari semasa ke semasa saya turut akan mendengar sebarang perkara yang nak dibangkitkan oleh MADA. Hubungan baik antara kerajaan negeri dan kerajaan persekutuan saya yakin akan memberi manfaat kepada kita semua, dan ini akan kita gunakan sebaik yang mungkin ya. Jadi saya tahu sebelum ini ada juga PPK yang minta supaya dimasukkan bawah program estate bawah MADA, tetapi atas sebab-sebab yang kita pun mungkin fahamlah, kerajaan sebelum ini menolak permohonan tersebut. Jadi ini merugikan PPK tersebut, saya ingat. Kalau sekarang ini permohonan seperti itu dikemukakan kepada MADA, yakinlah kerajaan negeri akan menyokong dan memastikan bahawa apa yang dicita-citakan oleh tuan-tuan dan puan-puan akan menjadi kenyataan, insya-Allah. Jadi saya doakan agar setiap yang tuan-tuan dan puan-puan usahakan, Allah Subhanahu Taala akan terus memberi petunjuk dan hidayah supaya kejayaan yang bakal kita kecapi ini mendapat keberkatan, keridaan dan rahmat daripada Allah Subhanahu Taala jua, insya-Allah. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.